Hello, Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya nak kongsi cara menjawab soalan 1.4 sel elektrolisis kimia tingkatan 5. Okey, kita tahu dalam elektrolisis larutan aqueous ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okey. So salah satunya ialah nilai E0. Jadi dalam contoh kali ini saya nak lihat satu soalan bagaimana nilai E0 ni mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Okey, jadi untuk mendapatkan nilai E0, kita perlulah merujuk kepada siri keupayaan elektrod piawai. Okey, ini sirinya. Okey, so saya ada satu soalan di sini. Rajah menunjukkan susunan radas bagi dua sel elektrolisis dengan elektrolit yang berlainan. Okey. Yang pertama, kita ada elektrolisis leburan. Ini ialah leburan dan elektrolit dia ialah leburan plumbum 2 bromida. Manakala satu lagi ini ialah larutan kuprum 2 sulfat sebagai elektrolit. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan elektrolit? Elektrolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Okey, so kita ada dua jenis elektrolit sekarang ni, leburan dan larutan aqueous. Okey, berdasarkan rajah, rajah ini ialah rajah 4.1 ni. Ini ialah rajah 4.2 sekarang. Okay, berdasarkan rajah 4.1, mengapakah mentol itu menyala apabila leburan plumbum 2 bromida digunakan sebagai elektrolit? Okay, bila kita pemerhatian kita mentol menyala, ini menunjukkan adanya pengaliran arus elektrik. Jadi, apa reason dia? Kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak dalam elektrolit kita, leburan plumbum 2 bromida. Okey, tuliskan, kejap kita padam. Tuliskan formula bagi ion yang hadir dalam plumbum 2 bromida. Jadi ion yang hadir ialah ion plumbum 2, dia nak formula kena tulis formula ion plumbum 2 dan ion bromida Br-. Okey. Apakah pemerhatian pada katot? Okey, so ini ialah terminal negatif, terminal negatif, jadi ini ialah katot. Di katot, ion positif akan bergerak. Ion positif ialah cation, akan bergerak ke katot. Jadi ion positif dalam leburan plumbum 2 bromida ialah ion plumbum 2. Jadi ion plumbum 2 akan dinyahcas menjadi atom plumbum. Jadi kita akan nampak nanti pepejal berwarna kelabu, plumbum berwarna kelabu. Pepejal berwarna kelabu terbentuk. Okey, ni kita ada rajah yang satu lagi, 4.2. Nyatakan pemerhatian pada anod. Okey, untuk membolehkan kita tahu apa yang berlaku di anod, kita perlu tahu dari mula apa sebenarnya yang berlaku dalam elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat. So, kita perlu tahu first ialah apakah ion yang wujud dalam larutan kuprum 2 sulfat. Kita lihat kuprum 2 sulfat. So, kita ada ion kuprum 2 dan ada ion sulfat. Kemudian kita ada larutan. Larutan maksudnya ada air. Jadi dalam air ada ion hidrogen, ada ion hidroksida. Okey. So bila larutan biasa ada 4 ni ion Kalau leburan ada 2 ion sahaja. Okey Kemudian di anode ini terminal negatif bateri terminal positif bateri. Jadi ini ialah anode lah. Anode ialah elektrod yang mengalami proses pengoksidaan. Dia biasa sambung ke terminal positif bateri. Jadi apa berlaku di anode? Anion akan bergerak ke anode. Anion ialah apa? Ion-ion yang bercas positif, negatif. Ion-ion bercas negatif. Ni anion. Okey. Manakala katot, ni katot. Ni terminal negatif bateri ni. Okey, ni katot.
Jadi katot cation akan bergerak ke katot. Cation ialah ion kuprum 2 dan ion hidrogen, ion yang bercas positif. Jadi untuk mengetahui disebabkan ada dua ion bergerak pada setiap elektrod ni, jadi elektrod nak pilih ion yang mana untuk dinyahcaskan. Okey, Jadi kita tengok tadi ada 3 faktor kan. Kita dah tahu bahawa ada 3 faktor mempengaruhi pemilihan ion. Okey, jadi dalam kes ni kita guna elektrod karbon. Jadi tak ada faktor elektrod. Kita guna larutan kuprum 2 sulfat yang cair. Tiada faktor kepekatan. Okey, jadi kita menggunakan faktor nilai E0. Jadi bagaimana apa yang disebut dalam pemilihan ya, dalam nilai E0 ni, okey. Kalau di anode ni apa? Anion dengan nilai E0 yang lebih negatif atau kurang positif akan lebih mudah dinyahcas. Kalau di katot, cation dengan nilai E0 yang lebih positif atau kurang negatif. Jadi macam mana kita nak tahu? Maka kita perlulah merujuk kepada siri keupayaan elektrod piawai. Okey, jadi kita dapat ni hidrogen dengan ion kuprum ni. So ni dua nilai E0. Ini untuk di katot ni. Okey. Jadi kita nampak nilai E0 ion kuprum 2 lebih positif. Okey, lebih positif di katot ya. E0 kuprum 2 lebih positif. Jadi ion kuprum 2 akan dinyahcaskan di katot. Okey, jadi di anode. Anode pula apa yang berlaku? Anode kita ada ion sulfat. Cari mana ion sulfat? Ion sulfat ni dengan ion hidroksida. Ion hidroksida. Mana ion hidroksida? Mana ion hidroksida? Tak nampak. Ni dia terlindung. Okey ion hidroksida dengan ion sulfat. Jadi di anode dia kata apa? Nilai E0 yang lebih negatif atau kurang positif. Jadi kita banding. Ni positif 0.40. Ini positif 2.01. Yang kurang positif tak ada nilai negatif sekarang ni. So dua-dua positif. Tapi yang mana yang kurang positif? Yang kurang positif ialah ion hidroksida. Nilai E0 bagi ion hidroksida. Maka ion hidroksida akan dipilih untuk dinyahcaskan. Jadi kalau ion hidroksida dipilih untuk dinyahcas, apakah pemerhatian? Pemerhatian nampak ni, gas oksigen. Itu nama hasil. Nama hasil adalah gas oksigen. Pemerhatian akan nampak nanti gelembung-gelembung gas di anode ni. Di anode ni akan nampak nanti gelembung-gelembung gas. Tanpa warna terbebas. Okey. So, nak ingat macam mana setengah persamaan ialah PaO ni, 4 hidroksida. PaO, PaA, 1 oksigen dan 2 air. Ini setengah persamaan bagi ion hidroksida. Okey. So, sekian sahaja daripada saya. Harap dapat membantu pelajar-pelajar memahami pemilihan ion untuk dinyahcaskan dalam siri elektrolisis, dalam sel elektrolisis. Terima kasih.